Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Sekali lagi, hari ini kita akan bincangkan negeri seterusnya, iaitu Pahang Trial 2021. Okay, kertas 1, soalan nombor 4. Diagram 4 shows a ball is dropped from a tabletop. Okay, bola ni dibiarkan jatuh daripada permukaan meja. Rintangan udara, air resistance, may be ignored. Kita boleh abaikan rintangan udara. Soalannya, which row describes the velocity and the acceleration of the ball at point X, pada titik X ni. Okay, titik X ni adalah titik pada ketinggian yang lebih rendah daripada tempat bola tersebut dilepaskan. Soalan macam ni, kalau tengok beberapa soalan trial negeri, banyak bertanya soalan yang ala-ala macam ni lah, lebih kurang macam ni. So boleh fokus pada soalan ni juga. Nevertheless, apa jadi pada velocity? Ingat semua objek di atas permukaan bumi, especially di bumi lah kan, sebab banyak kes soalan berlaku di bumi. Tapi kalau dekat permukaan lain pun sama juga. Semua objek akan jatuh dengan suatu pecutan. Kalau dekat bumi, nilai pecutan graviti untuk bumi adalah 9.81 ms negatif 2. Dengan kata lain, semua objek yang jatuh pasti akan mengalami pecutan. Okay? Dan nilai pecutan itu sentiasa sentiasa constant. Okay? So, kalau nilai pecutan sentiasa constant, C dengan D bukan jawapan lagi dah. Okay, tinggallah A dan B. Kalau satu objek itu mengalami pecutan, sudah pasti velocity-nya semakin meningkat, kerana pecutan didefinisikan sebagai perubahan hal laju dengan masa. Kalau benda tu mengalami pecutan, bermaksud hal laju akhirnya let's say 50, hal laju awalnya 20, bermaksud hal laju akhirnya lebih tinggi daripada hal laju awal. Okay, dan menunjukkan velocity-nya meningkat. B. Ya. Kenapa tak sini nak tengok? Ingat ke saya tak mau tengok? Okay. So nombor 4, B. Nombor 5, which statement is correct about inertia? Okay, kita baca dan check satu persatu lah. Inertia depends on the size of object. Salah. Inertia tidak bergantung kepada size. Inertia hanya bergantung kepada mass, jisim semata-mata, bukan weight tetapi jisim. Apa hubungannya? Semakin besar jisim suatu objek, maka semakin besarlah inersianya ataupun kesan inersianya. Itu hubungan dia. Okay, so A salah. Object that easy to move is difficult to stop. Satu objek yang mudah bergerak pasti sukar untuk dihentikan. Salah. Ini sifat inersia juga. Kalau satu objek tu senang bergerak, easy to move, thus it is also easy to stop. Okay, contohlah bola. Kalau bola tu bola pimpong, kita pukul kan, kita pukul perlahan pun bola pimpong tu boleh bergerak. Dan pada satu jangka masa yang pendek saja, bola pimpong tu boleh berhenti. Easy to move, easy to stop, kerana jisimnya kecil. Jisimnya kecil. Kalau lori jisim dia kan besar. Lori jisim dia besar, sangat besar. Jadi bila nak bergerak tu, lori dekat traffic light, lori dah paling perlahan sekali. Bila kita nak suruh stop, maka lori lah yang paling payah sekali nak berhenti. Sebab tu lori suka terbabas dekat traffic light kan. Kadang-kadang dia punya pump angin dia tak makan, jadi terbabas, sukar untuk berhenti. Landasan kapal terbang, kalau kapal terbang pun sama. Kapal terbang kan jisim dia besar, jadi untuk berhenti dia perlukan satu landasan yang sangat panjang supaya dia sempat berhenti. Ya. Dia terbang. Okey, betul. Okey, jadi nombor B salah lah. C, object with small mass easier to move. Betul. Ini yang kita sebut tadi lah. Okey, D, inertia of the same object is greater on the earth compared to its inertia on the moon. Okey, salah. Inertia
hanya bergantung kepada jisim. Okey, apabila inersia bergantung kepada jisim, maka sifat ataupun the inertial effect for an object on the moon and the earth always the same. Sebab inersia hanya bergantung kepada jisim. Yang berubah adalah berat. Objek kalau berat dia dekat earth, let's say 10 Newton, maybe berat dia dekat moon akan berkurang lah, maybe 2 Newton katakanlah 2 Newton. Tapi jisim sebuah objek dekat bumi, kalau jisimnya 8 kg, pergi bulan pun jisimnya akan kekal 8 kg. Oleh sebab itu, kerana tidak ada perubahan jisim yang berlaku, maka itulah juga yang berlaku kepada inersia. Inersia tidak bergantung kepada gravitational acceleration ataupun tempat, hanya bergantung kepada jisim sahaja. Okey. Jadi itu pun banyak keluar. Nombor 6. Diagram shows two identical eggs, telur yang sama, released from the same height, dilepaskan pada satu ketinggian. Satu jatuh atas kayu, satu lagi jatuh atas permukaan span yang tebal. Lepas tu dia pecah. Dekat wooden block ni pecah, dekat span tak pecah. Okey, soalan tanya, which physical quantity is the same in both situation when the egg hits the surface? Okey, dia kata apakah kuantiti yang sama? Okey, jawapannya adalah pecutan. Sebab semua objek yang dilepaskan akan jatuh dengan pecutan graviti bumi. Berapa nilai dia? 9.81. Dari segi impulse, tak betul, tak sama. Impulse ni formula dia. Ya. Kalau jatuh dia koyak. Ya, jatuh dia koyak. Okey. Impulse tak sama kerana masa sentuhan tak sama. Masa sentuhan pada kayu adalah lebih pendek daripada masa sentuhan pada permukaan span. Sebab dia ada T kat sini, jadi impulse-nya tak sama. Begitu juga dengan C, time of impact. Time tadilah, T inilah, T juga tak sama. Kemudian impulsive force. Okay, impulsive force lagilah tak sama. Semuanya berkait dengan impact time, masa sentuhan. Kenapa Zahin? Kayu lagi kuat. Kayu lagi kuat. Kayu menyebabkan telur pecah. Okay. Next, 8. The escape velocity from the surface of a planet depends on, okay, kalau kita nak tengok apakah yang mempengaruhi hal laju lepas, V sama dengan square root of 2gm divide by r. Ni semua faktor-faktor dia. 2 ni nombor, G gravitational constant, M adalah jisim planet, R adalah jejari planet. Okay, jadi faktor yang mempengaruhinya adalah the radius, which is the R value here, and the mass of the planet, the value of M. Jadi tak boleh jejari saja atau jisim saja, dia both. Okay, number 12. Diagram shows a sinusoidal wave. Ni wave dia ni. This is a graph of displacement against time. Pelajar sila ingat, kalau graf tu against time, maka awak boleh cari period dan awak boleh cari frekuensi. Awak tak boleh cari direct daripada graf untuk lambda ataupun wavelength sebab dia against time. Kalau dia against distance, kalau graf ni time tu dia tukar kepada distance, maka awak akan cari, awak boleh cari wavelength. So balik pada soalan, calculate the frequency. Kita tahu by formula frekuensi sama dengan 1 over period. So kita cari dulu period of oscillation daripada graf. Period ni macam mana cari? Bentuk S, huruf S. Mula dekat sini bentuk S, naik period tu adalah time for one complete oscillation.
Masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap ni dekat sini lah yang saya tanda merah ni. Satu. Lagi yang ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni setengah. Semua sekali ada 4,5 ayunan. Okay. So masa, ambil lah masa situ. Berapa? 4 saat. Maka masuk dalam formula F sama dengan 1 bahagi 4. Dapatlah 0.25. Senang. Okay. Next, 13. Diagram shows a graph of oscillation system experience damping. Okay, apa tu damping? Adalah satu fenomena when amplitude decrease with time. Okay, biasa kita tengok kan yang ni, oscillation. Ada berlaku tak perubahan terhadap amplitude? Tak ada. Amplitude dia sentiasa maintain, which is not going to happen in real life unless kita pakai external force. Kita buat paksaan, kita yang ayun dia sendiri, baru amplitude dia akan maintain. But in real life, kalau kita buat satu bandul ringkas, kita ayunkan bandul tu, bandul pergi belah sana, lepas tu dia patah balik, pergi sini, patah balik, dan akhirnya nilai amplitude ayunan bandul tu makin lama makin kecil. There is damping, pelembapan. So boleh tengok kat sini, amplitude dia drop sampailah sampailah mungkin menjadi kosong lah pada akhirnya. Soalan tanya, which following quantity does not change? Apa yang tak berubah? Kalau amplitude berubah, sekarang apa yang tak berubah? Okay, nombor 13 jawapannya adalah C, the period of oscillation. Tengok period dia. Saya akan tandakan masa yang diambil untuk one complete oscillation. Tengok. So daripada atas ni, sini sehingga sini is one complete oscillation. Yang U besar ni. So let's calculate how many blocks ataupun how many grid yang dia dah guna. From here to here, 2 kan? 2. So ini saya tanda A, yang ni saya tanda B, yang ni saya tanda C, ni saya tanda D. Macam tu ya. So now let's count from B to C. From B to C, berapa banyak? 2. Let's count again from C to D. Berapa? 2 juga. So 2 di sini apa? 2 di sini menunjukkan, let's say lah kita kata 2 ni 2 saat lah kan. 2 ni menunjukkan period. For each and every one complete oscillation, the period takes the same amount of time. Sentiasa 2 saat. Dia tak jadi makin lama makin rapat ke, makin lama makin jauh. Period always the same. Ini kena ingat. Okay, 14. Diagram shows a water wave move from region X to region Y. Okay, boleh tengok kat sini, ini air. Air ni bergerak daripada kawasan X pergi ke kawasan Y. Apa berlaku? Cuba tengok the wavelength. Ada berlaku perubahan wavelength, panjang gelombang. So ini wavelengthnya pendek. Masuk dalam kawasan Y, wavelength dia jadi panjang. Okay, kalau belajar ni tajuk refraction of water wave. Okay, selain daripada arah berubah, refraction juga boleh menyebabkan perubahan wavelength. Okay, baca soalan tu kita dapat tahu bahawa the wave move faster in region Y. Kenapa? Okay, dalam tajuk refraction, kalau wavelengthnya panjang, bermaksud kawasan tu adalah kawasan dalam, deep. Okay, manakala sebaliknya, kalau wavelengthnya pendek-pendek, itu kawasan shallow. Okay, kawasan shallow. Jadi apabila air menghampiri pantai, ni kita nak trigger sebalik. Apabila air menghampiri pantai, tengok you, ni pantai. Yang ni pantai. Ni pantai. Apa berlaku kepada halaju?
laju gelombang semakin lama semakin kecil. Logik dia, kalaulah air tu makin laju, maka air akan melimpah kepada daratan lah. Mestilah laju dia berkurang. Kerana pantai adalah kawasan shallow, cetek. Manakala di kawasan laut ataupun tengah laut adalah kawasan dalam. So, pergi ke kawasan cetek dia jadi perlahan. Sebab tu dekat sini slow, dekat sini jadi fast. Jadi betul lah untuk jawapan A. B kenapa salah? The speed of the wave constant from X to Y. Salah. Laju dia akan berubah. C. The wave has bigger frequency at region X. Salah. Same. Walaupun halajunya tak sama, tetapi frekuensinya sentiasa sama. Ini kena ingat frekuensi unchanged. Mana-mana fenomena dalam tajuk gelombang ataupun cahaya, contohnya macam reflection, refraction, diffraction, okay, your point will be the frequency always unchanged. Mana-mana fenomena pun, pembelawan ke, pantulan ke, pembiasan ke, frekuensi tidak berubah. Okay. D, the wave has higher amplitude at region Y. Amplitude dia jadi makin tinggi pula. Salah. Jawapannya unchanged juga. Okay. 16. Ada orang menang. Ada orang benang kat bawah ni. Diagram 16 shows an observer looking at the image of diver 2 meter from the water surface. Ini ada orang dekat atas ni sedang memerhatikan penyelam yang berada di dalam air. Okay, diberikan kedalaman ketara adalah 2 meter. Ada orang menang. D kecil dia 2 meter. Soalan minta what is the actual depth D besar, kedalaman sebenar. Kita tahu formula untuk refractive index adalah D besar bahagi D kecil. Kedalaman sebenar bahagi dengan kedalaman apparent. Parent tu apa? Apparent tu adalah, alamak Zahin dia soalan lah. Apparent tu adalah ketara. Ketara tu apa? Besar. Ketara tu besar. Boleh lah Zahin. Okay, kita nak cari D yang ni, D besar lah kan. So rearrange, tengok D besar sama dengan N darab dengan D. D kecil dah ada dah 2. Masalahnya kita belum ada N. N tak tahu. Dan soalan tak bagi N secara direct, maka awak kena cari N melalui formula Snell's law. Sin I bahagi dengan sin R. Apa itu I, apa itu R? I adalah sudut tuju, R adalah sudut bias. Okay, ingat dekat sini I mestilah sudut daripada medium kurang tumpat. Yang ni banyak pelajar suka silap. Okay, manakala R adalah sudut daripada medium lebih tumpat. Antara dua, air dengan udara, mana lagi tumpat? Jawapannya air. Jadi awak perlu tekan kalkulator sin 50 di sini sebab less denser bahagi sin 35 sebab air adalah denser. Walaupun cahaya tu sebenarnya datang daripada air pergi ke udara. Nampak? Kalau awak ingat air ni, confirm lah air ni sudut tuju kan. Jadi awak letak sin 35 bahagi sin 50. Cuba awak tekan sambil saya dengar buat ni. Awak tekan sin 35 bahagi sin 50. Apa awak dapat? Saya tunjuk dekat awak Kalau lah awak tekan sin 35 bahagi sin 50, awak akan dapat jawapan 0.75 sebagai jawapan N awak. Ingat nilai N tak boleh sama dengan ataupun tak boleh, cannot be less than 1.
Cannot. Kerana N sama dengan 1 adalah milik udara. N sama dengan 1 tu milik air. There's nothing less denser than air. Kita tak boleh imagine kan. Udara kurang tumpat. Jadi N dia 1. Dia punya benchmark dia dekat situ. Udara. Jadi kalau jawapan awak N dia 0 point, kurang lagi pada 1. Apa benda yang kurang lagi? Kurang tumpat lagi daripada udara kan? Kita tak boleh imagine lah. So that is why formula ni kita akan letakkan I sentiasa pada sudut yang lebih kurang tumpat. So sin 50 bahagi sin 35, awak akan dapat 1 point something. Mana dia? Pointer saya. Okay. 1.34, which is logical. Logik lah. Nilai N boleh dah jadi 1 point something. Maksudnya lebih tumpat dari udara. Betul lah tu. Air lebih tumpat dari udara. Banyak mana? 1.34. Ingat ya pelajar, yang ni tolong ingat. Yang ni selalu pelajar buat silap ni. Kalau awak silap kira N, silap lah nilai D besar awak tu. So gantilah. N dah dapat 1.34 kan. Tekan je, answer darab 2, dapat 2.6 something, 267. Hati-hati soalan macam ni. It may looks easy for you, but a rather confusing one lah. Rather takut overconfident. Tengok soalan senang ni, Kesnes Law. Rupa-rupanya nilai N silap. Ingat, N tak boleh kurang dari 1. Tak logik. N tidak boleh kurang dari 1. Next. 17. The light ray P, this one is P, directed to the center O of a semicircular glass block, the refractive index is 1.52. Ada tujuan dia tu. Kenapa dia bagi nilai N blok itu adalah 1.52. Bukan saja-saja. Okey, daripada Raja. Jangan baca soalan je, tengok Raja ada maklumat apa. Diberi kepada anda nilai I. Nilai I incident angle is 45 degree. Awak tahu soalan ni, kalau banyak buat soalan, awak tahu dah ada essence dan kehendak soalan lepas tu. Boleh agak-agak lah kan. So boleh nampak you have 4 choices A, B, C, D ni. Dia mesti nak suruh cari ke arah manakah cahaya tu akan terlepas. Sama ada terlepas ataupun masuk semula ke dalam prism ni lah. Okay, dengan mengkaji ataupun dengan membandingkan I dengan C. Yang ni pun saya dah bincang dalam trial negeri. Banyak juga soalan macam ni. I kecil daripada C. Nombor 2, I sama dengan C. Nombor 3, I besar daripada C. 3 lah probability ni. I kita dah ada. Mana cara berfikir, I kita dah ada. Macam mana kita nak compare dengan C kalau C tak ada? Kita cuma hanya ada N. Jadi apa hubungan N dengan C? N sama dengan 1 over sin C. Now C awak ada kat situ. Carilah C. Sin C sama dengan 1 over N. Sin C 1 bahagi dengan 1.52. Saya tak nak tunjuk matematik dia, cuma saya sebut saja 1 bahagi 1.52. Okey, dah dapat jawapan dia. Okey, kemudian awak tekan shift sin answer sama dengan. Okey, awak akan dapat your C value is 41.14 degree. C itu apa? C itu merujuk kepada nilai critical angle. Now you have your I and your C, compare both value. Okay, jelas di situ bahawa nilai I awak melebihi nilai C. Apabila I melebihi C, sudah cukuplah syarat bahawa untuk pantulan dalam penuh berlaku total internal reflection.
pantulan. Nama pun pantulan. Terpantul semula pada sudut yang sama D. Pantulan dalam penuh. Kenapa dipanggil dalam dekat situ? Maksudnya masuk dalam medium yang sama. Masuk semula ke dalam medium yang sama. Okay. So, yang inilah case dia. Kalau I lagi kecil pada C, berlakunya refraction. Refraction maksudnya cahaya tadi terlepas daripada titik O kepada B. Yang ni kalau I kecil pada C. Kenapa B bukan A? Kerana ini adalah medium tumpat ke kurang tumpat, dia menjauhi normal. Okay. How about C? C kalau I sama dengan C. Yang ni I sama dengan C. Okay. Sudut I awak 45. Awak kira-kira C tiba-tiba dapat 45 juga. So cahaya akan duduk betul-betul in between the two medium. Duduk di antara dua-dua medium. Dan membentuk sudut pembiasan 90 darjah. Macam tu. Soalan ni sangat cantik, sangat famous, sangat berulang kali. Dia bukan pasir tahun ni saja. Kalau awak tengok playlist, saya selalu promote playlist saya yang lepas. Boleh tengok ya, walaupun soalan yang saya buat kalaupun 2 tahun lepas ke, KBSM ke, it is still legit lah, still valid untuk awak tengok. Okay, 17 selesai. 18. Diagram 18 shows the formation of an image from object from a convex lens. Okay, banyak soalan pasir trial negeri banyak yang menggunakan convex lens. Apa maksudnya tu? Faham-faham sendiri lah. Saya pun tak boleh nak teka. So convex lens, ingat nilai focal lengthnya sentiasa positif something, positive value. So tak ada masalah lah. Kalau awak nak guna thin lens formula, awak tak perlu letak tanda negatif. Okay. Tapi kita baca dulu soalan minta ke? Okay, soalan minta cari ke guna thin lens formula. Right, tengok gambar rajah, awak dapati image-nya telah diberikan tinggi image-nya, height of image, HI. Okay, 4 cm. Kemudian objek berada 10 cm daripada kanta. Itu maksudnya itu maklumat U. Object distance from the center of the lens. Kemudian daripada objek melintasi kanta sehingga image panjangnya 30 cm. Tapi kalau kita ukur sini ke sini, kita dapatlah nilai V dia. Jarak image kepada kanta berapa? 20 cm. So kita ada U, ada V, ada HI. Soalan minta cari what is the height of object. Height of object HO. Okay, ingat balik formula magnification. Formula magnification adalah gabungan dua formula, sama ada V bahagi U, ataupun boleh juga height of image bahagi dengan height of object. Jadi disebabkan soalan ni melibatkan, kita dah ada maklumat U dan V dan juga HI. Nak cari HO rupanya, nak cari yang ni. Jadi kita tulis balik V bahagi U adalah sama dengan HI bahagi HO. Ganti je lah, ganti. V berapa? 20 bahagi U 10. HI kita 4, HO kita nak cari. Malu kalau tak boleh buat matematik ni. 20 bahagi 10, 2. HO naik atas, 2 turun bawah. 4 bahagi 2, 2 cm C. Okay, next. Okay, soalan ni disebabkan soalan ni agak panjang, soalan 21 agak panjang, jadi kita jumpa penyelesaiannya di bahagian 2. Okay, jumpa lagi dalam video untuk bahagian kedua. Saya akan tunjukkan penyelesaian 21 dan seterusnya. Jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.